Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Kita akan sambung lagi kepada dalam topik kamaran ganda 3. Okey, sebelum ni kita dah lihat kepada kamaran ganda 3 dalam koordinat Cartesian. Okey, di atas sini. Okey, kemudian hari ini ataupun untuk topik kali ini kita akan pergi pada koordinat silinder, iaitu disebut 3D lah, koordinat dalam tiga dimensi, di mana koordinat silinder ini adalah kita kata satu lanjutan daripada koordinat kutub dalam dua dimensi. Kemudian kita akan lihat dengan kepada koordinat sfera. Okey, anda mungkin akan mendapati bahawa penggunaan koordinat silinder dan koordinat sfera mampu untuk memudahkan setengah kes yang mana agak sukar, kes tersebut mungkin sukar untuk diselesaikan dengan kamaran dalam koordinat Cartesian. Okey, anda boleh lihat nota yang saya sudah sediakan. Ada beberapa topik di sini, anda boleh lihat sendiri. Okey, kemudian katakan kita mempunyai suatu pepejal yang berbentuk baji atau wedge. Okey, seperti yang ditunjukkan di bawah lah. Okey, pepejal ini adalah pepejalnya. Okey, kita namakan dia sebagai G sebagai contoh. Okey, sini. Okey, jadinya kalau saya boleh lukis lah. Okey, ini lah baji tadi. Okey, sekejap ya. Di sini kita ada 6 permukaan untuk bagi ini, iaitu permukaan tepi di sini 1, permukaan tepi di sini 2, kemudian permukaan melengkung di sini 3, 4, kemudian atas dan bawah ada 6 lah permukaan. Okey, permukaan ini, 6 permukaan ini sebenarnya dihasilkan oleh beberapa persamaan yang mudah dalam koordinat silinder. Okey, jadi anda boleh tengok di sini kita ada sisi, kalau saya boleh besarkan sikit, di sini kita ada permukaan di sini. Okey, ini permukaan, saya namakan permukaan mungkin permukaan pertama. Okey, ini adalah sebahagian daripada silinder yang lebih besar. Mungkin ada silinder, okey, sebahagian daripada permukaan silinder dengan jejarinya adalah R1, tapi kita ambil sahaja sebahagian kecil, iaitu di sini sahaja. Okey, ini kita makannya sebagai R sama dengan R1. Kemudian permukaan di belakang ini, iaitu di sini, okey, okey, adalah kita boleh anggapnya sebagai sebahagian kecil daripada suatu silinder. Okey, di sini yang lebih besar. Okey, di belakang ni, okey, dengan jejarinya adalah R2. Okey, maka sebab itu R1 lebih kecil daripada R2. Okey, kemudian kita tengok sini, kita ada dua satah separuh menegak. Okey, satah separuh sebab satah ini bermula daripada paksi Z. Okey, dia bukan bermula daripada sebahagian sini. Maksudnya kita ada di sini, ini adalah kita punya permukaan yang ketiga. Okey, kita anggap dia sebenarnya bermula dari sebahagian daripada satah yang ini. Okey, jadi keseluruhan satah di sini, tapi kita ambil sebahagian kecil saja. Tinggal satah ketiga. Okey, yang paling penting adalah kita hendak ukur, kita hendak tahu apakah sudut satah ini daripada paksi X positif, iaitu katalah di sini ini adalah paksi X positif, maka sudutnya adalah sudut kepada satah ini, okey, atau kita kata satah separuh adalah θ1. Okey, satah ini mesti bermula daripada sini, maksudnya saya kata daripada paksi X positif, ataupun kita kata keseluruhan satah X dan Z.
Okey, maka dia jadi separuh sata separuh lah. Okey, kemudian kita satu lagi iaitu permukaan di sebelah, kalau di sebelah sini, iaitu di sini. Okey, petak kecil di sini. Saya boleh lukis sedikit di sini. Okey, ia adalah sebenarnya sebahagian daripada suatu satah di sini. Okey, dan satah ini bila diukur daripada paksi exact ataupun daripada satah exact ataupun paksi X positif, ia mempunyai sudut theta 2. Okey, ingat lagi dalam koordinat kutub kita kira daripada paksi X positif. Okey, jadi di sini theta 1 mestilah lebih kecil daripada theta 2. Kemudian kita ada dua satah mendata. Okey, kita ada di sini permukaan yang bawah di sini. Kalau saya boleh padam balik untuk jelaskannya. Di sini kita ada satu yang bawah ini. Okey, dia sebenarnya adalah sebahagian daripada, kita kata, satah, bukan satah separuh, tapi satah sebab tak ada halangan untuknya pergi kepada mana-mana nilai X dan Y. So, ini dia mungkin lebih besar lagi daripada di sini dan sebagainya. Okey, tapi saya bikin kecil saja. Okey, dan kita hanya nak sebahagian kecil itu di sini. Okey, jadi kita, yang paling penting bila berlaku keadaan macam ni adalah kita nak tahu ketinggian dia ataupun lokasinya pada satah ataupun pada paksi Z, iaitu di sini adalah nilainya Z1. Okey, jadi kita nak ambil yang di situ saja. Kemudian kita ada satu lagi satah, kalau saya boleh padam untuk elakkan kekeliruan. Okey, kita ada satu lagi bahagian, iaitu bahagian yang terakhir, bahagian atas di sini. Okey, ianya sebenarnya adalah sebahagian daripada satah yang lebih besar. Okey, sini, iaitu mempunyai ketinggian Z2. Okey, di sini Z1 lebih kecil daripada Z2. Jadi gabungan ketiga-tiga satah tersebut, maksudnya di sini walaupun kita ada silinder, tapi silinder tersebut dibatasi oleh satah separuh yang di sini, dan kemudian dibatasi dari atas oleh satah Z, maka akhirnya kita dapat suatu pepejal yang membentuk baji ini. Okey, seolah-olah kalau kita ada sebelum ni, kita ada satu bongkar. Okey, tapi kalau bongkar bentuknya lain, kan? Bongkar bentuknya begini. Contohnya bongkar segi 4 lah maksud saya. Okey, begini. Maka lebih senanglah kita nak nampak dia punya batas-batasnya. Mungkin sini adalah A, mungkin di sini adalah B. Okey, di sini adalah mungkin ni adalah C, di sini adalah D, dan mungkin kalau ikut ketinggian pula, mungkin di sini adalah E, di sini adalah F. Okey, tapi kita tak gunakan description ataupun penerangan seperti itu kerana bongkar kita di sini ataupun baji ini bukanlah berbentuk segi 4, berbentuk kuboid, kan? Dia adalah berbentuk, ada lengkungannya. Okey, lengkungannya di sini. Okey, sikit berbezalah, iaitu pada, kita kata pada dia punya tapak dia. Okey, dan ke atas. Okey, di sini. Jadinya bila kita kata R sama dengan 1, okey, ataupun jejari, okey, R sama dengan 1 maksudnya dia adalah suatu bulatan kalau dalam dua dimensi lah. Tapi R sama dengan 1 kalau dalam dimensi 3 ataupun 3 dimensi, dia adalah silinder, kan? Kadang-kadang kalau kita imbas kembali
um, kadang-kadang kita gunakan persamaan, soalan kadang-kadang gunakan persamaan begini. Katalah di sini mungkin 4 dipanggil sebagai silinder. Padahal kita tahu dalam 2 dimensi ini adalah satu bulatan dengan jejadi 2 dan pusatnya kosong. Kan? Jadinya macam saya telah terangkan sebelum ni, ini disebabkan oleh pada paksi Z, ataupun kita kata persamaan ini tidak bergantung kepada nilai Z. Okey? Kita tak bergantung kepada Z. Ini maksud untuk apa-apa nilai Z, X dan Y pada nilai Z tersebut sentiasa memenuhi persamaan ini. Okey, jadinya contohnya kalau kita lukis kita ada suatu paksi di sini, bukan satu paksi, satu koordinat, sistem koordinat. Setelah kadang-kadang saya guna Y positif di sana, tapi tak ada masalah. Okey, begini. Jadi kita nampak bahawa kalau X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4 adalah suatu bulatan yang dijadi 4. Ni adalah pada keadaan Z sama dengan kosong. Kemudian pada Z sama dengan mungkin Z sama dengan 1, kita pasangan X dan Y tersebut akan sentiasa memenuhi persamaan di atas, iaitu X tambah 2, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. So kita masih ada benda yang sama juga di sini. Ni katalah untuk Z sama dengan 1. Sama juga untuk seterusnya Z sama dengan 2, kita masih ada persamaan yang sama. Sebab apa? Sebab tiada Z dalam persamaan tersebut. Jadinya akhirnya kita dapat, bila kita gabungkan, kita dapat suatu silinder. Okey. Jadinya di sini R sama 1 adalah bulatan jika 2D, dan R sama 1 adalah bulatan ataupun silinder pada 3D. Okey. Kemudian kita tengok, katalah theta sama dengan pi per 4, iaitu 180 bagi 4 adalah 45 darjah. Okey. Kalau kes 2D, ia adalah suatu garis. Okey. Kita kata garis separuh lah. Okey, garis yang maksudnya dari paksi X. Okey, ataupun kita boleh lukis. Sorry, mungkin saya boleh padam yang ini. Saya tak perlukan dia. Sekejap ya. Mana? Mungkin saya boleh cancel terus di sini. Sekejap. Okay, saya cancel saja. Okey, katalah kita ada seperti tadi. Ini adalah, kalau saya tukar sedikit, ataupun tak perlu tukar pun. Okey, katalah saya nak buat ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Z. Okey, kalau pandangan 2D kita, yang mana tiada Z, maka kita ada, ini adalah Y, ini adalah X. Jadinya ini adalah garis theta sama dengan pi per 4. Bila kita kata theta sama dengan pi per 4, maka ia adalah suatu garis yang bermula daripada asalan dan sudutnya dikira daripada paksi, ni bukan X, Z, ni adalah X, paksi X positif. Okey, ini adalah 2D. Kalau 3D, kita ada seperti ini, dan kita ada kita bukan ada garis, tapi kita ada suatu namakan satah separuh. Kita ada seperti ini. Kita boleh sampai bawah sebenarnya. Kita pulang, tapi macam ni. Tapi takut tak nampak, saya lukis.
Jadi saya lukis sampai Z sama dengan kosong saja begini. Okey. Kemudian sudutnya bermula daripada sini. Okey, ni adalah theta sama dengan 4. Okey, ni adalah garis lurus. Ini adalah garis lah. Kemudian ni adalah satu satah separuh. Okey. Kemudian Z sama dengan 2. Ini adalah tiada, bila kata paksi Z maka untuk kes 2D tiada. Tapi untuk untuk kes 3 dimensi maka kita ada suatu satah mendatar. Okey, kalau saya boleh lukis di sini seperti ini. Okey. Kita ni adalah X, ni Y, ni Z. Kita ada suatu satah mendatar seperti ini. Okey, ni adalah katalah ni 2. Okey. Jadinya gabungan-gabungan inilah yang tadi membentuk kita punya wedge ataupun baji kita je lah. Okey. Ni hanya sedikit imbas kembali. Okey. Nak bandingkan kes 2D dan kes 3D. Okey.